Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir bitammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu allazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahada warrahmanur rahim. Wallahu allazi la ilaha illa hu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Wallahu al-khaliqul bari'ul musawwirul lahul asmaul husna yusabbihu lahum ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala manja minallah illa ilayhi. Amma ba'd. Ayyuhal muslimun, ittaqullah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para tetamu-tetamu Allah dan dijemput untuk hadir pada pagi yang penuh barakah ini. Alhamdulillah, selesai sudah kita menunaikan kewajipan solat fardu subuh. Kemudian Allah izinkan untuk meneruskan kewajipan yang seterusnya, yakni menuntut ilmu. Talabul ilmu fardhatun li kulli muslimin wal muslimah. Menuntut ilmu ini satu kewajipan fardu. Malah dalam keutamaan dalam amal dengan ilmu mana dulu? Ilmu dulu. Sebab dalam beramal yang menentukan kesan hasil pada amal itu kefahaman. Betul kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan." Karena siapanya Allah nakkan dia tu kebaikan, yufaqihu hafiddin. Diberikan dia kefahaman di dalam agama, bukan diberikan amalan. Amalan perbuatan ni ramai boleh buat, kemungkinan besar buat-buat, bukan benar-benar buat. Ada yang buat-buat, tu dia. Ni yang bahaya ni, buat-buat. Betul kata Nabi SAW dalam hadis yang berbicara tentang akhir zaman, akan tiba tu zaman yang mana umat Islam dikerumuni seperti makanan oleh musuh-musuh Islam. Makanan, tuan-tuan, nisbah tamsilan, makanan lemah gitu. Para sahabat dengar, kenapa ya Rasulullah? Sikit ke? La, Nabi kata, bahkan kamu ketika itu ramai. Sahabat dengar panik. Sahabat ni sangat sensitif bila umat Islam kena tindas ni. Dalam satu riwayat kisah, Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu, seorang perempuan kena, tuan-tuan, satu batalion tentera turun. Dia maruah umat Islam ni, walaupun seorang, besar nilainya. Sebab tu bunuh jiwa tak boleh seorang. Seorang bunuh habis, tak boleh. Lepas tu sahabat dengar panik. Kenapa ya Rasulullah? Ni darah-darah panglima semua dengar ni. Kenapa ni? Dengar. Sekarang dengar kita, tak apa nak macam mana. Sekarang lah kan. Nak macam mana? Sahabat dulu dengar, siapa kacau ni? Macam tu lah ibarat. Tetapi Nabi kata, bukan sebab bilangan ramai, tetapi mereka umpama seperti buih ketika banjir. Buih ni nampak banyak. Kalau nak nampak banyak lagi, tengok kat tepi pantai tu. Sekali ombak tiup, ombak mempas tepi tu, buih. Kenapa umpama seperti buih? Nampak luarannya kemah, tapi dalamannya kosong.
Buih ni tak payah tunggu musuh, dia sendiri lari. Tak sempat kita nak dia pergi dulu. Satu. Tak sempat nak ada ribut, embus sepecah. Kenapa? Kerana waktu itu Allah cabutkan ketakutan musuh Islam. Allah cabutkan. Maknanya kita nak cuba-cuba tunjuk kuat tak boleh. Musuh tak takut. Allah tak campakkan ketakutan pada musuh. Ini pun satu bab ni tuan-tuan. Kadang-kadang kita nak orang takut kat kita, tapi Allah tak bagi orang tu takut kat kita. Jenuh kita pakai macam-macam ni. Orang tengok kita tu macam kucing. Macam tu lah. Kita duk sangka macam harimau. Allah pusing pandangan orang tengok macam kucing. Tu bahaya tu. Lebih baik macam kucing sekali orang tengok macam harimau. Kita diam, tapi orang tengok ish, macam ni. Itulah Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu. Iblis tengok syaitan bertembung, minta ampun lah, tukar jalan dia. Lain macam tengok. Macam tu lah. Allah cabutkan ketakutan musuh. Tengok kita tak takut. Sebab apa tak takut musuh tengok kita? Walaupun kita jerit lah, bertempik keluar takbir, musuh dengar macam ni, kuat lagi. Kata, dia suruh kuat lagi dia. Sebab apa? Sebab Allah kata, aku dah campakkan penyakit dalam hati. Allah pula campakkan. Apa dia? Hubbud dunya. Cintakan dunia. Wahnun. Ni kait dengan wahan. Pernah satu ketika heboh kat Wuhan kan. Kita dah ni dah 1 tahun anniversary dah kita ni. Anniversary menyambut PKP. Bulan 3 ni 18 bulan genap setahun gitu. Dulu sebelum tu kita tak nampak impact dia. Tu. Wahnun, penyakit wahnun, apa dia? Hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta kepada dunia dan takutkan kematian. Yang ini yang penyakit lebih bahaya daripada penyakit yang berjangkit, yang nampak pada sistem biologi. Penyakit yang berjangkit yang kena pada sistem biologi kita ni kafarah dosa. Itu kena i'tikad. Orang beriman kena penyakit, sakit, diuji berat macam mana tuan-tuan, kafarah dosa. Itu Nabi kita. Rawahul Bukhari dan Muslim. Hadis sahih. Mana sakit macam mana, wa iman termasuk duri, hapus dosa. Makin kuat sakit, hapus dosa. Tu. Bukan senang kan nak hapus dosa ni. Kita kalau minta ya Rab belum tentu. Tapi kalau sakit ni, mudah-mudahan ya Allah kesakitan ni penggantinya adalah kafarah dosa. Tapi kalau penyakit cinta dunia menambah dosa. Itu yang bahaya tu. Bahaya kita orang beriman ni bukan bahaya pada dunia. Bahaya kita ni nisbah dia adalah neraka atau syurga. Kita duk nampak bahaya kita ni pada sudut dunia, tu syariat. Okeylah, tak apalah. Tapi tidak cukup bahaya setakat itu. Bahaya kita ni kena lebih daripada itu. Menyelamatkan daripada azab seksa api neraka. Itu dia. Dan itulah kejayaan yang sebenar-benarnya. Bukan menyelamatkan dari kesusahan dunia semata-mata, tetapi menyelamatkan daripada sengsara yang selama-lamanya. Itu dia. Itulah wahnun tuan-tuan, cinta dunia dan takutkan mati. Dan perkara inilah yang kita nak perjuangkan. Macam mana pun kuliah kita buatlah siri, dan alhamdulillah Allah izinkan kita untuk terus mengekalkan, mempertahankan. Ya Allah izinkan ini amalan yang sangat dibenci oleh iblis. Dalam kitab Talbis Iblis, Imam Qayyim Al-Jauzi rahimahullah mengatakan ada talbis. Apa maksud talbis? Talbis ni dia tukar yang hak jadi batil, yang batil jadi hak, yang benar jadi palsu, palsu jadi benar. Yang pertama yang iblis akan buat, berempah pula jangan pastikan menuntut ilmu ni perkara yang batil. Apa batil? Alah tak payah, tak penting pun, benda yang sama juga ulang. Dia nampak macam tak penting. Apatah lagi yang melibatkan nama Allah. Kalau nak sebut ulang ni tuan, sebut nama Allah berapa kali tu ulang? Allah sama je kita sebut nama Allah ni, sebut sekali dah. Makan wali boleh sekali, makan kuali berkali-kali. Makan wali Allah,
Zaub datang, wajilat qulubuhum, gagak makan kuali berjuta kali lah. Tapi maknanya berkali-kali sebenarnya fazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Dia macam turbin tuan-tuan. Dia nak ada satu momentum tu, bukan sekali pum. Sebab tu bahaya berhenti tu. Ni alhamdulillah ni subuh yang pertama ni. Lama kita nak start enjin macam-macam datang ni kan. Perjuangan nak mula kembali tu. Sebab kan senang tu kan. Dah start nak berhenti, dah berhenti nak start. Bukan benda yang, sebab apa? Halangan. Jadi iblis dia akan halang. Sebab apa? Sebab menuntut ilmu ni kelebihan yang paling utama itu adalah diberikan percaya petunjuk. Allah bimbing, membimbing kita. Bila ada bimbingan, tiadalah kesesatan. Sekarang ni iblis kata, aku nak gelapkan jalan tu, padam lampu dulu, barulah musuh keluar. Misi pertama, tengok perompak kalau nak masuk rumah, ataupun tengah lampu-lampu macam ni, pum, padam api dulu, gelap, baru dia buat kerja. Iblis buat kerja gitulah. Dia bagi gelap dulu, kemudian dia tolak dia masuk gaung. Tak pun kadang-kadang dia tengok sendiri dia. Masuk seorang lagi, seorang begitu. Jadi maknanya tuan-tuan, antara cara kita nak keluar daripada perkara tadi, fitnah-fitnah yang besar ni, pertahankan amalan yang utama. Itulah dia untuk ilmu. Dan ini yang menyebabkan nanti iblis akan sangat marah kepada orang yang nak keluarkan diri daripada kegelapan itu. Sangat-sangat marah. Itulah talbih yang pertama. Dia akan manipulate. Apatah lagi sekarang majlis ilmu tuan-tuan, bukannya susah nampak online. Siap boleh macam ni. Next. Ini tak sedap. Next. Kalau tu dulu tak boleh. Kalau datang-datang tengah nak next dah jauh belah, nak patah balik tak boleh dah. Tak pasal-pasal dengar lah. Sekarangnya mudah ya amat nak dapat banyak berdikit-dikit. Bukankah ada kekurangan dah, tetapi kepentingan tu faham tak faham, itu tergantung kepada bagaimana Allah pimpin dia. Jadi sedang jemaah yang memerlukan Allah Ta'ala, maka dengan itu bila kita nak memahami perkara ini, apatah lagi dalam perbahasan ilmu yang sangat dituntut, itu adalah ilmu wajib panggil wajibal wajib. Ada kedudukan, yakni ilmu yang mengisarkan ataupun menekankan tentang akidah, tauhid. Wajibal wajib, kata Al-Imam Ghazali rahimahullah, kewajipan bagi segala kewajipan, tuntutan bagi segala keutamaan. Itulah akidah. Cuma perbahasan dia bagaimana? Perbahasan akidah ini boleh terjemahkan pada dua kaedah. Kaedah ilmiahnya itu, kalau kita lihat pada perbahasan ilmiah, tarif-tarif, berkenaan-berkenaan dengan falsafah ataupun perbuatan sebutan, semualah tarif. Dan perbahasan mengenai ilmiah, ilmunya. Ada satu lagi perbahasan yang perlu kita faham, yang mana dipanggil bukan secara non-formal. Yang tadi tu formal punya, ada tertib formalnya, ada silibusnya, ada bukunya. Tapi ada satu lagi yang tidak formal yang mesti kita kuasai. Itulah dalam kehidupan. Din dua ni. Din tu pertama ad-dinul Islam, al-Islam, din agama. Itulah nama sekolah agama. Mengajilah semua tentang pengajian-pengajian dia. Ada silibus-silibus dia. Ulama dah gariskan dah. Dalam pecahannya tauhid, akhlak, syariat, syariat, fikih, maqasid, semualah keluar. Tapi ada satu lagi pengajian yang wajib dikuasai. Apa dia? Kefahaman dalam kehidupan. Din, the way of life. Cara hidup beragama. Ngaji agama dah ni. Ngaji pula bab kehidupan. Dan dua ni kena naik serentak sepatutnya. Kalau kita lihat bagaimana zaman dulu, sistem-sistem pembelajaran, kalau lihat, tengok pada Al-Quran cukup. Turunnya Al-Quran itu masalah, kemudian asbabun nuzul. Maknanya memang pergi kepada kehidupan. Kemudian Al-Quran turun. Maknanya pengajian agama dalam kehidupan bukan sekadar pendidikan silibus memenuhi keperluan peperiksaan, bukan. Ini hati-hati. Sehingga kan dia boleh jadi pilihan, nak masuk seorang agama ke tak nak. Macam seorang macam tak nak agama pula.
Patutnya root ataupun teras dia mesti nak tak nak agama tu menjadi kewajipan bagi semualah. Ni sistem. Tapi itu sebab ya mungkin ada hikmah-hikmah tertentu. Cuma kita nak faham di sini bagaimana kita nak menguasai kehidupan, perbahasan kehidupan. Dan kalau kita lihat tuan-tuan, sidang jemaah dimulakan Allah Taala, kat mana datangnya fitnah agama? Fitnah agama ni kat mana boleh masuk ustaz? Dekat kehidupan. Sebab tu kita doa Nabi ajar tu. Sebelum nak bagi salam, minta jauh pada azab kubur wa jahannam wa fitnatil mahya wal mamat, hidup dan mati, dan fitnah Masih Dajjal. Baik, fitnah agama ni dia elok dengan ngaji agama. Tiba-tiba mari kat kehidupan dia ada fahaman. Kalau kat kehidupan dia melibatkan kefahaman, cara hidup, pegangan dia, tok nenek, tok moyang dia, apa dia, ataupun dendam kesumat dia. Dan ini berlaku dekat iblis. Iblis dalam kalau ikut pengajian tu agama dia menguasai. Tiba-tiba dalam kehidupan rupanya dia membenci. Ini yang bahaya. Dan yang menjadi agama itu rosak kerana kehidupan yang dicemari oleh perkara tadi. Apa dia? Tiada dia faham, dia tidak menguasai kehidupan. Sebab tu jangan terkejut tuan-tuan. Lepasan contoh pengajian agama, ustaz dia mengajar agama ustaz, tapi hidup dia ya Allah, ya Allah, dia keluar macam itu. Keluar tuan-tuan. Malah kadang-kadang kalau kita lihat, kita kena terbuka dalam bab. Terbuka macam mana? Ambil cabaran. Tuan-tuan lihat tuan-tuan, saya banyak saya tengok bila kita ada medsos ni, kita tengok kadang ada satu golongan orang Islam kita sendiri yang saya terbaca dia tu, ada satu tu dia tulis, ni orang yang public figure. Public figure pun figure pada hiburan lah. Dia publikkan dia lah, dia figure. Betul lah, public figure. Tapi figure hiburan lah. Ada seorang ni nasihat dia, dia ni nak pilih calon menantu. Calon menantu lagi. Pum komen bawah tu, pilihlah yang beragama katanya, yang jaga solat awal waktu, yang jaga ni. Tulis, saya baca pendek dah. Sekali dia sound kawan tu, kau tak buka ke biji mata kau? Dia terus macam tu. Orang agama yang banyak merosakkan rumah tangga tu. Dia baca tentang kita, saya nak baca pun tak tahan. Tapi memang berlaku. Betul tak? Kita nak tutup Allah. Ni yang salah ni. Kadang-kadang kita tak expect, tak sangka. Hai, tu dia. Ingatkan dah masuk sekolah agama tak ada dah cerita-cerita. Ni nampak ni. Ini yang berlaku bila kehidupan dan agama dipisahkan. Saya ingat dalam surah agama ni, Ustaz bila hantar ni tak adalah buli ke apa ke ini. Tengok surah agama teruk lagi ni Ustaz. Ada pula. Malah seolah-olah agama ini hanya berpihak pada seseorang je. Dia tidak kafah. Seolah-olah bagi yang tidak ada membuat title agama ni satu tiket besar untuk dia buat kesilapan. Saya bukan orang agama kata. Tiba Allah ilhamkan saya satu perkara. Dah tu kamu mengucap tu bukan orang agama. Malah kadang-kadang kita confuse nak jaga title orang agama ataupun nak jaga agama. Mana? Nak jaga ustaz atau nak jaga agama? Tapi sebab ustaz ni dikaitkan dengan agama. Sebenarnya nak jaga agama bukan nak jaga nama ustaz. Jadi si ustaz ini kenalah jaga nama agama. Sebab orang tengok dia ustaz, agama. Tak kisahlah apa bidang ustaz pun. Walaupun baru ni keluar statement ustaz letakkanlah title tu. Nak macam tetap title macam mana? Memang bidang sebut agama, walaupun dia mengajar paling basic pun tetap dia panggil ustaz tu bahasa Arab kan, guru. Tapi mentaliti dan kefahaman awam mengatakan ustaz ini memang, dan agama tu memang al-Islamu ya'lu wala yu'la alaih, memang sebut dia agama. Orang pandang tinggi dah sebenarnya. Tapi kita je yang merendahkan dia. Sebab apa? Kehidupan kita. Alah ustaz, guru agama biasa je tu tak tahan. Allah ngajar agama je. Kita ni tak ada bidang lain, yang bidang-bidang lain bidang sains. Tu dia. Perlukan ni admit, fisik, kimia.
Yang media agama tak perlu macam tu, jadi macam senang sikit. Macam senang sikit tuan. Yang ni mainstream. Nak jadi accountant, lawyer, doktor, arkitek, ini mainstream. Ini budak-budak brilliant. Ini minta maaf cakap. Dan saya pun aliran sains juga, sebab tu saya bercakap. So agama sains Jaiz dah buat lama dah. Sekarang baru nak buat integrasi. Jaiz dah buat lama dah. 1998 dah start, 93 lagi dah buat dah. Sekarang baru nak imarahkan, nampak ulul albab. Kami dah start dulu. Samtas fizik, kimia, Sambestari tu biologi tu mainstream. Sambestari Subang tu datang lah start tu, baru ada aliran sekolah agama, ada sains. Sebab nak atasi perkara ni lah, supaya kehidupan yang sebenar tidak dipisahkan. Dan biarlah sepatutnya agama mengungguli, tapi kita sebenarnya masih lagi tercari-cari rentak untuk menguasai perkara itu sebenarnya. Sebab memang akhirnya kehidupan ini mesti dikuasai oleh individu itu sendiri sebenarnya. Tidak hanya cukup tertakluk pada pendidikan yang dia hanya letak silibus. Maka dengan itu ni sebenarnya nak bagi faham ni, makanya Allah takdirkan ni pengajian ni pengajian yang ada depan mata saya ni tuan-tuan semua ni. Inilah dia tertib atau kehidupan, memahami kehidupan sebenar. Tidak boleh ambil enteng tuan-tuan. Kadang-kadang kita nak transfer anak-anak kita faham kehidupan pun kita tak tahu macam mana. Kalau dia nak ikut pengalaman kita, adakah sama pengalaman kita dengan dia? Tak sama tuan. Budak-budak sekarang ni, benda ni halal ke haram? Harus. Kalau kita haramkan, dia kata bapak pakai, jangan pakai. Sudah kata. Cerdik dia apa? Tak mana haramnya? Sudah dia berdalil dengan kita. Kita pun pakai. Tutup TV maghrib, kita tukar TV sini. TV juga dengan. Tengok juga. Dan tu sempat lagi. Allah, sempat lagi tu. Kalau TV besar tu jenuh juga nak cek remote. Sekarang macam ni. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Buka TV tak? Ibarat macam tu lah. Ni TV bergerak ni. Tu dia. Ini cabaran. Nak alam dah jadi silap 11.5 tu dah jadi kewajipan dah ni. Kalau tak ada ni macam jadi haram ni. Haram jiddan ni. Sungguh tak ada Allah. Tak lengkap kehidupan. Jadi maknanya, adakah kita sekadar nak transfer kehidupan, aku macam ni, kamu pandai-pandai lah mat. Aku macam ni, kamu pandai-pandai. Jangan tuan-tuan. Bila pandai-pandai, nanti budak-budak di mana-mandai. Tak je tengok budak sekarang. Semalam saya bagi khutbah dekat Masjid Fastabul Khairat tuan. Apa teksnya? Zina. 2019 sehingga Januari 2020, statistik 25,000 anak luar nikah. 25,000 tuan. Itu yang berdaftar, yang isi, yang rela nak daftar, yang tak rela kan. Kalau bahagi dengan setahun tu, malam saya tak kira. Malam kuliah online baru nak kira. 2,000 sehari tuan. Kalah Covid. Kalah Covid tuan. Anak luar nikah 2,000 sehari. 2,000 sebulan. Sehari pula sebulan. Maknanya dalam Covid ni masuknya ada satu penyakit itu baru kita nampak tu. Belum yang tak nampak. Ya Allah. Ni contoh. Dan terbaru ni, saya bawa balik yang Fastabul Khairat, nahi mungkar. Skuad nahi mungkar. Satu tempat tu belakang tu, kawasan tu memang selalu dapat report. Ni cerita budak sekarang. Akhirnya imam tu kena saman 25 juta. Sebab apa? Mengganggu hak asasi, the privacy. Tuan-tuan, ni zaman bukan zaman macam dulu tuan-tuan. Ni zaman finale. Final. Zaman final ni semua kebatilan serentak dikeluarkan. Jadi yang nak cegah yang batil, nak cegah yang batil, yang mana perbuatan hak ni dianggap batil. Memanglah ikut tak ikut prosedur tu adalah kesilapan dia. Ada yang dia cross
Dia kena minta surat PBT dulu nak masuk rumah, nak ketuk, nak jangan tuan, dia kena ada surat PBT. Nak tunggu surat keluar, selesai dululah. Baru buat Assalamualaikum, tak ada. Ataupun nanti nak masuk, tunggu. Nak masuk nanti dulu. Surat ada, surat tak ada keluar. Surat dulu. Tapi mana kena ada sistem lah. Macam kita nak cegah tu kena buat preparation lah. Itu satu bab lah. Tapi tentang anak-anak sekarang, jangan kata mana-mandai lah kamu mat, nanti kamu lalui lah macam mana Pak lalui. Tak tuan, tak sama. Jadi kalau nak selamat pada perkara itu, Nabi SAW dah ajar kita. Apa dia? Itu ikut kembali tertib kehidupan mengikut sandaran yang sebenar. Itulah akhlak Nabi SAW. Kalau kita lihat dalam perbahasan ini, kita letakkan kembali. Ni 2 minit lagi habis suruh ni. Tak apalah, kita perangai dah tak. Nanti kita syarah satu-satu. Jadi kita ada 4 kaedah ni tuan-tuan. Bila sebut dalam kehidupan, kita ada kaedah perbahasan. Macam mana perbahasan agama pun ada kaedah, kehidupan pun ada kaedah. Dia tidak boleh sebarang-sebarang sebut, sebarang-sebarang cakap, sebarang-sebarang buat. Tidak. Dia mesti, yang pertama dia mesti ada tertib. Kalau kita solat tuan-tuan, antara rukunnya tertib. Iaitu mana yang dahulu didahulukan, yang kemudian dikemudiankan. Sama dengan kehidupan. Bila kita lihat dalam masyarakat tuan-tuan, dia ada satu kekeliruan yang sangat bahaya. Apa dia? Dia tak tahu nak dahulukan yang mana. Lalu sekali dia buat semua sila akhir bulan, yang sunat dijadikan wajib. Yang wajib dijadikan bukan sunat dah, harus je. Terbalik. Ni buat hukum macam tu. Dia panggil aulawiyat. Apatah lagi dalam kehidupan, sebagai contoh, dalam sebut turutan tertib kehidupan ni, bermaksud rupanya bila kita kaji dan kita lihat kembali, dalam kehidupan dia ada keutamaan. Mulakan dengan apa? Nak mula hidup dengan apa? Ni kita tanya anak kita, kau mula nak hidup dengan apa? Kalau mula nak solat dengan apa? Nampak? Kalau hidup kita tak tanya. Mula hidup dengan apa? Kita jangan tanya. Jadi di sini ada mula hidup itu dengan siddiq, cari kebenaran mat. Benar ke kamu duk main handphone ni 24 jam? Benar ke? Dia kena macam tu. Kalau benar, buktikan benda tu benar. Tu budak sekarang. Dan bukan sekarang dah, daripada dulu lagi kita macam tu. Nabi suruh, alaikum bisiddiq, hendaklah kamu berkata jujur, berkata benar, cari kebenaran. Pertama, membongkar kebenaran dan membenarkan. Dan inilah matlamat dan perjalanan hidup kita. Ada orang perjalanan hidup panjang nak cari kebenaran. Last sekali baru benar, betul lah Ustaz, dunia ni penipu. Nak rasa benar dunia tu penipu, kena tipu dulu baru dia rasa. Semalam ada sahabat call jemaah, betul lah Ustaz apa yang Ustaz cakap tu. Saya kalau Allah nak bodohkan kerja dia, kena tipu Ustaz 800,000 licin. Dan dalam keadaan macam ni tu ada juga licin 800,000 tu. Kisah benar. Allah Ustaz betul lah, barulah dah saya nampak. Kebenaran tuan-tuan ingat senang nak jumpa. Ada orang ambil masa. Kalau kita tak niatkan di awal lagi lah. Tu kebenaran. Yang kedua, bila dah kebenaran, datang amanah. Amanah bawa kebenaran. Kamu amanah dalam hidup ni. Apa dia? Kebenarannya ada. Benar apabila segala perkara yang Allah suruh tu benar. Yang haram tu kamu kena amanah. Yang halal tu kena amanah. Yang wajib kena amanah. Amanah. Dalam hidup kamu pergi ke mana pun. Seterusnya bijaksana lah, fatanah. Bila amanah kena bijak. Nak gabungkan dia. Bila bijak barulah kamu akan jadi yang paling bermanfaat tabligh. Ini ada perbahasan ni tuan-tuan. Kita dah ada kaedah dah untuk kita sampaikan kepada kehidupan kita. Dan ini yang Nabi SAW bawa, innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Cuma kita duk faham akhlak ni, wallahi, tuan tanyalah sesiapa. Bila lah belajar akhlak kat sekolah kot, itu pun selibah anak saya kot. Mana selibah anak kata. Akhlak tu selibah anak tuan-tuan. Punyalah kita pandang akhlak ni perbincangan yang murah. Setengah tu. Jadi bila kita kaji, bukan, dia menjadi struktur besar dalam kehidupan. Cuma tidak didedahkan secara menyeluruh. Dedahannya ada. Cuma dia nampak dalam silibus tadi, tapi dalam kehidupan berpaling kepada yang lain. Macam mana nak pegang balik kehidupan supaya tadi agama tadi boleh diletakkan kembali, susun aturnya, makin agama tertib. Siddiq, amanah, fatanah, tabligh. Inilah dia
dipanggil kaidah dalam membina kejayaan. Mesti ada dia panggil usulnya, mesti ada panggil toriknya, jalannya. Amalan tu dah dapat dah. Amalan ni kita torik lah, ambil zikir, ambil wirid, ambil warid, ambil. Itu torik dalam amalan. Tapi amalan bubuh dalam kehidupan, dia kena seiring. Maka ada juga toriknya, ada jalannya. Inilah 4 jalan ini yang ulama bahaskan, dia menjadi satu pegangan yang besar. Dan insya-Allah pada siri yang akan datang, tuan, kita akan perdalami satu persatu dalam perbahasan ini. Dan kalau kita lihat, bila sebut membongkar kebenaran dan membenarkan ini, kita faham satu perkara. Pertama, tugas kita bongkar kebenaran. Kedua, benarkan. Ada orang dia tahu, dia tak cari kebenaran, malah dia memasukkan pula tu kadang-kadang tu. Kebenaran dia tak cari, lepas tu dia pasukan. Tak boleh lah agama. Tengok tadi, saya nampak sendiri lah orang agama sendiri rosakkan. Amboi, senang cakap. Dia pun tak cari kebenaran agama. Dia nampak, tengok, tengok orang Kaseban kalau percaya tu macam ramah cakap tu. Kita kena, bukan tuan-tuan kena. Saya ni. Contoh, padahal yang bercakap tu tak cari kebenaran. Jadi kena tuan-tuan, Allah fitnah. Jadi maksudnya bongkar kebenaran itu fasa yang pertama, dan dia menjadi yang utama dalam perjalanan hidup kita ni tuan-tuan. Panggil tabayun ni. Lepas tu yatafakkarun, tengok, kaji, iqra. Dalil nanti kita akan belajar tentang iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah ni tuan-tuan. Kalau kita faham bacalah, kita akan jadi orang yang intelligent, brilliant, orang yang sangat ke depan. Sebab bacalah ni dalam bahasanya adalah kajilah, buat R&D, research and development, kemudian kaji, praktis, praktikal, semua buat sampai jadi. Tu bacalah. Iqra baru tuan. Bukan bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Itu sebutlah. Sebut qaul. Qala. Kalau baca ni qara'a. Baca ni tuan, dia mesti bergerak semua elemen. Fikiran bergerak, mata tengok, telinga dengar, mulut berkomit, cakap. Tidak cukup dengan itu, selepas baca implement. Besar tuan-tuan kerja kita. Kalau ini kita faham, insya-Allah 2/3 dunia yang pernah kita dengar Islam pernah menguasai, itu tidak mustahil untuk bangkit kembali. Kalau tak cukup untuk cerita yang dunia besar, cukup kita kuasai kehidupan yang kita ada ini. Ini cara dia. Khair, insya-Allah sedang dimulakan Allah Taala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini Allah terima dengan amalan sebaik-baiknya. Insya-Allah kita akan sambung pada perbahasan yang akan datang. Mohon maaf atas segala kekurangan, atas kata-kata, kurang bicara, kekurangan dalam penyampaian, kecacatan sana sini. Saya mohon ampun, maaf. Moga-moga Allah Taala sajalah yang mau menyempurnakan perbahasan kita pada pagi yang penuh barakah ni. Insya-Allah teruskan istiqamah tuan-tuan, teruskan mujahadah, imalah ke rumah Allah sehinggalah kita kembali ke rahmatullah. Itu tuan-tuan, jadikan dia satu azam yang kuat insya-Allah. Jadi terima kasih, kita jumpa pada siri akan datang. Aku qouli hadza wa astaghfirullah azim wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh dengan tasbih farah dan salat rahmat. Subhanallah wa la ilaha illa anta bismillah wal 'asr inna al-insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqq. Wallahu a'lam bis-shawab. Takbir.